hati kenapa cari Tuhan? Ini yang kita sebut tentang Gandhi ni. Baik, balik tentang huda di sini. Huda ialah jalan orang yang berada pada jalan yang jelas dan lurus. Sementara maksud yang kedua daripada huda adalah sebahagian mereka berada dalam petunjuk dan sebahagian lagi berada dalam kesesatan. Itu dipanggil sebagai fi huda. Dia ada beberapa isim majrur di sini. Ya, ada beberapanya. Yang pertamanya ala huda. Ala huda ialah orang yang berada di dalamnya, orang yang berada di atas petunjuk Allah. Fi huda, kalau fi pula di dalam petunjuk. Dan di dalam ini ada masanya berada dalam keredaan Allah dan ada masanya berada dalam kesesatan Allah. Yang ketiga dipanggil sebagai ila huda, kepada petunjuk. Maka mereka tidak akan sampai pada petunjuk tersebut kerana tabiat orang yang berjalan kepada sesuatu seolah-olah dia akan sampai di sana. Jadi Allah tidak mengatakan ulaika fi huda. Allah tidak mengatakan ulaika ila huda. Tetapi Allah menggunakan perkataan ulaika ala. Ala tu maknanya mengatasi daripada dalam, mengatasi daripada perkataan kepada petunjuk. Mereka itu berada kepada petunjuk, Allah tak sebut. Mereka itu berada di dalam petunjuk, Allah tak sebut. Dalam petunjuk pun berapa ramai yang sesat. Kalau kita kata berada dalam petunjuk, berapa ramai yang sesat. Kita baca semalam di surah Kemensah Al-Iman. Berapa banyak orang yang murtad selepas Nabi wafat? Yang murtad selepas Nabi wafat, tengok Nabi pun pernah. Musalmah Al-Kazzab itu tuan-tuan, dia pernah tengok Nabi. Malah dia pernah bersalam dengan Nabi, pergi ke rumah Nabi. Tetapi bila dia balik daripada Nabi, balik daripada Madinah, dia balik ke kampung dia kata dia Nabi. Dia mendakwa dia Nabi. Ini yang dikatakan orang yang dah dapat petunjuk, dah jumpa Rasulullah, tetapi masih lagi tidak dapat petunjuk. Sebab itu Allah tidak menggunakan perkataan ulaika fi. Belum tentu orang yang ada dalam petunjuk dapat petunjuk. Macam kita lah, belum tentu duduk dalam masjid ni dapat petunjuk, belum tentu. Belum tentu saya yang mengajar dapat petunjuk, belum tentu. Sebab itu Allah tidak menggunakan perkataan fi huda. Atau Allah tidak menggunakan perkataan ila huda. Mereka itu menuju ke arah petunjuk. Ila tu maknanya menuju, menuju kepada petunjuk. Menuju pun belum tentu sampai. Berapa ramai orang yang belum tentu sampai ke surau. Awak nak ke mana? Ke surau. Belum tentu sampai. Sampai tengah jalan, sakit perut, dia patah balik. Sampai tengah jalan, ular melintas, dia patah balik. Dia kata sial, celaka, sial, bagi-bagi buta ni, dia patah balik. Belum tentu juga. Sebab itu Allah Ta'ala tidak mengatakan perkataan ila huda. Sebaliknya Allah menggunakan perkataan ala huda. Ulaika ala huda. Apa makna ala huda? Ala huda ni maknanya ialah mengatasi daripada di dalam, mengatasi daripada kepada. Dia sudah berada di atas petunjuk. Maknanya takkan turun ke bawah. Maknanya dia mengatasi daripada kedudukan lain. Sebab itulah Allah menggunakan perkataan ala huda. Oleh kerana itulah orang yang tidak melakukan hal-hal tersebut, hidayah pada dirinya sedikit. Siapa-siapa yang tak buat tiga benda ni, petunjuk pada diri dia sedikit sangat. Tak percaya pada benda gaib. Dengan malaikat dia tak percaya. Ada ke malaikat? Dia boleh tanya pula, kalau Allah ni maha berkuasa, apa sebab Allah jadikan malaikat? Dia tanya, kalau Allah ni maha berkuasa, malaikat tu apa guna? Allah buat semua lah, apa sebab malaikat perlu ada? Dia guna akal dia. Maka orang yang macam ni tak beriman pada perkara gaib, hidayahnya sedikit. Ataupun sembahyangnya sedikit,
hidayahnya juga sedikit. Sekali manusia tak semayang, berkali-kali dia takkan semayang. Mula-mula manusia menipu, selepas ini akan semakin banyak dia menipu. Dimulakan dengan satu penipuan, akan wujud penipuan-penipuan yang kedua. Dimulakan dengan sekali tak semayang, akan disambung pula dengan berkali-kali tak semayang. Sebab itu jangan kita mulakan dengan penipuan. Selepas ini kita akan mula menipu. Jangan kita mulakan dengan sekali tinggal semayang. Selepas ini dah berapa banyak semayang yang kita tinggal. Baik, maka daripada itu, tidak ada yang dapat memelihara kamu dalam petunjuk tersebut, melainkan dengan pekerjaan dan keimanan. Yang kita minta ni tuan-tuan petunjuk, hidayah. Hidayah ni Tuhan saja boleh bagi, orang lain tak boleh bagi. Abu Talib tu pun tak dapat hidayah. Padahal dia duduk dengan Nabi, dia bela Nabi daripada kecil, dia pertahankan Nabi, tapi dia tak Islam, hidayah tak dapat. Isteri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, bapaknya Nabi, isteri suaminya Nabi, tetapi tak dapat hidayah. Susah nak dapat. Sebab tu kita minta pada Allah hidayah. Ada orang yang dulu dah dapat hidayah, sekarang tidak lagi hidayah, malah mati dalam keadaan kufur. Asalnya kufur, kahwin dengan penyanyi wanita, masuk Islam, lepas bercerai masuk Kristian, dan bila mati dalam Kristian. Ini yang dikatakan manusia yang sudah tidak mendapat hidayah. Sebab apa? Sebab tiga benda tadi. Tauhid tidak ada. Tauhid tidak ada. Yu'minuna bil ghaib, tauhid. Tidak ada tauhid. Wa yuqimuna as-salah, fiqh. Tidak ada fiqh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, tasawuf. Tiga benda ni tak ada. Sebab tu hidayah tak ada. Tiga benda ni tak diambil berat dalam kehidupan kita. Tiga-tiga benda ni lah yang menjadikan kita ni, datang saja ujian sedikit, kita dah tewas. Kalau kita ada kekuatan tauhid, insya-Allah kita tak syirik pada Tuhan. Kalau sakit, insya-Allah kita tak minta pada hantu setan, tak minta pada bomo. Kenapa manusia bila semayang, baca Quran, zakat, puasa, haji, tetapi bila sakit menghadap bomo siam, pasal apa? Kenapa tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa perlu jumpa bomo siam? Kenapa perlu jumpa bomo sakai? Sebab apa? Jawapannya kerana hidayah tak ada. Maksud syirik dia tak faham. Kenapa manusia bila sembahyang dia sembahyang, tetapi bila mari satu keuzuran, walaupun keuzuran tu sikit sangat, itu pun dah tak sembahyang. Sikit sangat, bukannya banyak pun. Hanya kerana di tangan dia ni ada intravenous drip, tak sembahyang lah. Dia masuk hospital, nurse pasangkan venous drip untuk masuk air saja. Dengan sebab itu dia tak sembahyang. Ini yang dikatakan tadi, manusia yang tidak dapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuk, di mana-mana pun dia nak sembahyang. Atas kapal terbang, dalam bot, atas kapal, semua dia nak sembahyang, kerana adanya hidayah Tuhan. Maka jangan sekali-kali kamu mengira ada penjaga lain selain daripada Allah. Tidak ada orang